diucapkan kepada seluruh peserta himpunan Daerah Tuanku 2026. Mohon semua kepada peserta himpunan untuk mematuhi arahan yang diberikan, terutamanya daripada anggota jawatan aman dan pihak polis Raja Malaysia. Hari ini kita berhimpun dengan aman, kita berhimpun dengan tertib dan adab tata susila orang Melayu dan juga rakyat Malaysia. Mari kita buktikan bahawa saya dijemput kepada semua untuk berada di hadapan pentas. Saya patuh kepada arahan yang diberikan. Syarat yang pertama, para peserta tidak dibenarkan untuk berada di kaki lima. Semua peserta hanya akan berada di atas jalan yang ada di hadapan kita pada hari ini. Seterusnya, kita menjemput pimpinan NGO dan juga parti politik untuk berada di barisan hadapan di sisi pentas, agar kita boleh teruskan program kita pada hari ini, insyaAllah. Daulat, 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 daulat tuanku, daulat tuanku, daulat, 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 daulat tuanku, daulat tuanku. Pimpinan NGO dan parti politik dijemput untuk berada di sisi hanya PRC saja, yang lain minta maaf sangat-sangat. Para wartawan dijemput untuk turun daripada pentas, megase di atas liputan dan juga sokongan daripada pihak wartawan. Pimpinan NGO, pimpinan mahasiswa. percaya siapa? Ramainya pihak penganjur yang kena saman dan juga kena bayar. Mohon ihsan daripada para peserta sekalian, jangan pijak rumput-rumput, jangan pijak pokok-pokok, jangan rosakkan landscape yang ada. Kita duduk dan dengar pada petang ini santai-santai, insyaAllah. Kita berkemping pada hari ini, kita kuningkan jalan bangunan SUK ini dengan penuh keceriaan, insyaAllah. Duduk dengan tertib, insyaAllah. Cuaca sangat baik, Allah. Sepak pun tak apa. Itu jatuh tu. Kalau tu orang lalu. Live Rafi. Di pohon yang berada di belakang, yang baru sampai, silakan duduk dengan tenang. Ambil tempat masing-masing. InsyaAllah kita akan mendengar ucapan dan juga pidato daripada pimpinan-pimpinan kita yang akan kita gunakan sekejap saja lagi.
Untuk ini baru sampai, kita ada sediakan air mineral di sebelah kiri saya ini, di sebelah kanan tuan-tuan, di hadapan. Boleh silakan minta bantuan Jabatan Amal untuk bawa ke belakang. Okey, kepada yang baru sampai, jemput, duduk, sokong, duduk semua. InsyaAllah akan ada di sini. Minta Jabatan Amal untuk bawakan air ke belakang bagi para peserta himpunan. Memang ramai. Penuh. Oh, Iri. Minta tolong kau sekejap. Minta tolong sekejap. Kau kat sini kan? Aku tengok bunyi sekejap. Aku nak pergi kereta aku sekejap. Aku dah live ni. Boleh. Kalau sediakan Rafiq, kami nak cakap-cakap lagi. Sekejap, kenapa dia? Dia orang cakap. Dia orang cakap. Tadi nanti kat sana. Kami nak cakap-cakap. Sekejap. Nak cari air sekejap. Kalau Rafiq ada yang Nak cari air sekejap. Jadi, ayat satu. Sampai. Boleh. Okey. Tuan-tuan, kita akan teruskan acara kita pada petang ini dan kita mulakan perhimpunan kita dengan nyanyian lagu negaraku. Diri Hindu dan Dewi bicara dan Nabi Powerbank. Sabar. Tetap semangat. Daulat, daulat. Daulat tuanku. Daulat, daulat. Daulat tuanku. Sorry. Darahku tanah Tuhan rakyat hidup bersatu dan maju. Bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertahta. Jangan bahagia Tuhan kurniakan Raja kita selamat bertahta. Silakan untuk peserta-peserta himpunan duduk dengan tenang dan juga tertib di hadapan pentas kita pada hari ini insya-Allah. Himpunan kita pada hari ini adalah himpunan rakyat
yang ingin menunjukkan taat setia tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Dan untuk memanaskan pentas kita yang pertama, saya menjemput Saudara Iman Sufi mewakili para mahasiswa yang ada di negara ini untuk menyampaikan ucapan beliau. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua Majlis, pimpinan-pimpinan rakyat, NGO-NGO berparti politik dan seluruh rakyat yang bersama pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita berada di sini bukan sebab kita semata-mata nak bersuap pada petang hari. Kita di sini adalah kerana rasa cinta, rasa ketaatan kita sebagai rakyat yang menjunjung tinggi titah baginda Tuanku. Kita berada di sini atas satu perasaan patriotik, sayangkan negara, sayangkan akar kepada negara kita. Kesetiaan kepada raja dan negara. Satu perkara, satu frasa yang kita tuturkan sebagai tanda kecintaan kita dalam hukum negara yang kedua. Taatnya kita kepada pemerintah, taatnya kita kepada sultan, selagi mana perkara yang tidak bercanggah dengan syariat. Dan apabila Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor sebutkan tidak mahu lagi ada penternakan babi di negeri Selangor, dalam keadaan negeri Selangor mengalami urbanisasi yang sangat pesat, pembangunan negeri yang begitu pesat, tidak memungkinkan kita untuk masih ada lagi kandang-kandang yang menyebabkan banyak isu alam sekitar. Kita dah lihat tuan-tuan bagaimana isu peternakan ini menimbulkan satu keresahan kepada rakyat yang berada di situ. Dan tidak ada sesetengah daripada pemain-pemain politik ini semata-mata kerana nak jaga undi sanggup dia mengingkari titah direct Tuanku Sultan Selangor. Titah direct, clear cut, tak ada cerita panjang-panjang, full stop, nokta. Ingkari Tuanku Sultan Selangor. Malah dipertikaikan lagi, dah kena tegur bermasing dipertikaikan. Babe, degil, derhaka tuan-tuan dan puan-puan. Maka kita berada di sini, rakyat dengan penuh keredaan hati, dengan penuh takzim, ingin menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor. Kami mewakili sudut mahasiswa, saya sendiri sebagai Naib Presiden 1 Gabungan Mahasiswa Islam Malaysia Gamis. Hari ini kami mewakili suara mahasiswa ingin menunjukkan ketaatan kami kepada baginda Tuanku Sultan Selangor. Hari Rabu yang lepas kami telah buat satu laporan polis menuntut agar mereka-mereka yang menunjukkan tindakan-tindakan yang ingkar, kata-kata yang ingkar ini, kata-kata yang degil lagi derhaka ini agar dihadapkan ke muka pengadilan. Kita tidak mahu lagi perkara ini berlaku. Kalau hari ini dia ingkar titah Tuanku Raja-Raja Melayu, esok lusa nak buat apa tuan-tuan? Takkan esok lusa nak bergerak lebih jauh daripada itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, harapan saya untuk kita sama-sama tunjukkan kesetiaan kita kepada baginda Tuanku Sultan. Dalam perkara ini kita berdiri di belakang Tuanku dan kita menolak seorang anasir-anasir daripada politikus-politikus yang tak guna macam ini. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengatakan terima kasih kepada wakil mahasiswa. Itulah ucapan daripada anak muda mahasiswa
yang cintakan kepada agama, bangsa dan juga negara tanah air kita. Seterusnya majlis mempersilakan Datuk Nazilah Idris, gabungan NGO Selangor untuk menyampaikan pidato. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Pimpinan tertinggi, dihormat pemimpin-pemimpin parti politik, pemimpin-pemimpin masyarakat, hari ini himpunan rakyat negeri Selangor untuk menunjukkan bahawa negeri ini ada rakyat sudah pasti ada. Dulu mereka datang menyembah, tapi hari ini mereka menyanggah, bukan di luar, di dalam dewan. Betul tak betul? Betul. Dulu mereka datang mengadak, tapi hari ini mereka menjadi penderhaka kepada rakyat Sultan Negeri Selangor. Mereka sudah lupa bahawa mereka terikat dengan kontrak sosial yang mereka patut patuhi. Tetapi hari ini apabila sedikit saja kuasa yang kita beri kepada mereka, mereka sudah kurang ajar. Mereka lupa bahawa berhaka kepada Sultan Raja merupakan kesalahan dalam undang-undang negara kita. Ini bukan sahaja kepada mereka, tetapi ke seluruh rakyat bahawa kita termasuk dalam rukun negara. Kesetiaan kepada raja dan negara. Andai hari ini ada rakyat yang biasa menderhaka, sudah pasti dikenakan tindakan. Tetapi apabila pemimpin yang di dalam Dewan Undangan Negeri kurang hajar, biadab, sampai hari ini belum satu tindakan pun dikenakan kepada mereka. Adakah kita perlu biar? Adakah kita perlu senyap? Tidak sama sekali. Hari ini solidariti kita rakyat dengan warna kuning menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor bahawa rakyat dan raja berpisah tiada. Terima kasih. Kami daripada gabungan NGO Selangor menyokong sepenuhnya semua gerakan menjunjung titah duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Daulat! 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 Terima kasih. Seterusnya kita panaskan lagi pentas kita pada petang ini dengan menjemput Tuan Ahmad Zakaria daripada NGO Perkasa. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberitahu oleh penganjur 4 minit. Pertama kali kita panjang syukur Allah Subhanahu Wa Taala kita berkumpul pada hari ini tak lain tak bukan untuk menyatakan sokongan kepada Tuanku Sultan Selangor. Daulat Tuanku, daulat Tuanku, daulat Tuanku. Tetapi apa buat DAP? Kurang ajar, biadab, berani, ingkar dengan kita Sultan. Saya wakil Perkasa berdiri teguh tanpa menggelak, tanpa berundur, tetap bersama dengan Tuanku Sultan Selangor. Ini janji saya wakil Perkasa. Dua perkara yang membawa perkara ini hingga hari ini. Pertama, babi. Mereka menunggang babi. Diinisiasi oleh Sultan Selangor pada April. Stop. Mereka begitu. Sehinggalah wajib perkembangan menyatakan peranannya di Dewan Negeri, meneruskan juga peternakan babi dengan secara moden. Negara Singapura pun tak berani.
Teknologi canggih macam mana pun, babi tetap babi. Babi buah-buahnya. Ya. Mencemarkan alam sekitar, bau yang busuk, merosakkan negeri, rakyat, sengsara dan sebagainya. Mereka menunggang babi ini semata-mata untuk meneruskan agenda mereka. Mereka lah babi. Sebenarnya ada yang lebih penting daripada babi. Mereka mahukan tanah penerbangan yang baru. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya. Yakinlah. Saya lahir tak sihat ini. Tapi oleh kerana kita bukan kita junjung membujur lalu melintang patah. Ya, putih mata jangan. Ya, berputih tulang jangan berputih mata. Kalau takut hilang ombak, jangan rumah itu dibantai. Berkasih menjunjung kasih semuanya oleh Sultan Selangor. Saya mohon semuanya hadir tanpa mengira parti. Mana parti DAP? Mana parti PKR? Mana parti Amanah? Kita tak nampak. Apakah mereka tahu siap kepada Gunima Sultan Selangor? Dipastikan saya bertanggungjawab atas ucapan saya. Kerana hilang kesabaran saya melihat buah-buah ini. Lebih malam lagi kepimpinan negara menyokong secara indirect boleh dirunding, boleh berfikir ke tempat yang selamat. Sepatutnya mereka mempunyai kuasa terus stop sebagaimana yang diutarakan oleh Sultan Selangor. Full stop. Full stop. Full stop. Full stop. Daulat tentu. Daulat tentu. Takbir. 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 Terima kasih diucapkan kepada Perkasa. Seterusnya majlis mempersilakan wakil daripada Suara Wanita NGO Negarawan Puan Habibi dipersilakan. Puan Bibi Sulita. Habibi. Bos kita faham lah kalau. Ya Habibi ya Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada wakil Selangor, rakyat Selangor dan rakyat Malaysia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada umat Islam. Saya mewakili NGO Negarawan. Kami nak bagi tahu pada semua rakyat Malaysia bahawasanya pada 13 November 2025 kami barisan NGO dia terdiri daripada 300 NGO telah menghantar satu memorandum kepada Ketua Pengarah RS. Kerana apa? Apa yang dilakukan oleh DAP pada hari ini bertitik tolak kepada perlembagaan DAP. Tetapi apa yang dibuat oleh Ketua Pengarah RS sangat membisu. Babi. Iyalah babi. Sedang dalam perkara matlamat DAP perlembagaannya menjerat menyatakan mereka inginkan negara ini sekular. Mereka inginkan negara ini berbagai agama. Ini yang berlaku tuan-tuan. Walau bapak dia. Betul. Ini kerana ketidakbertanggungjawaban melibatkan RS telah meluluskan perlembagaan DAP di mana hari ini bila DAP menggerakkan kerja-kerja gerakan mereka untuk mensekulakan negara kita ini, ianya halal. Kerana perlembagaan DAP katakan itu halal bagi mereka. Adakah kita nak diamkan? Ini negara Melayu. Ini negara kita. Kita 65% populasi orang Melayu Bumi Putra. Tetapi kita jatuh di bawah 70%. Jauh ke belakang orang Cina, orang India. Ini termasuk semasa sesi juga urus antara NGO dengan Jabatan Perpaduan Negara Integrasi Nasional yang telah dibentangkan oleh Tuan Joseph daripada Commerce Center mengatakan 36.5%
peratusan ekonomi dikawal oleh orang Cina. Manakala 70% isi rumah jatuh dalam miskin adalah golongan bumi putra. Dan hari ini mereka berlari biadab menyanggah, membantah kita sultan. Sedangkan dalam perlembagaan kita raja perlembagaan. Sedangkan kamu tahu rukun negara, iaitu kita kenalah berpaksikan kepada raja perlembagaan kita. Kita kena sentiasa taat pada sultan dan raja dalam negara kita ini. Tuan-tuan, kita tidak boleh diamkan. Kalau hari ini boleh mereka membantah pasal babi. Kalau tuan-tuan tengok apa yang telah terkait sebelum ini, isu babi, isu pak putih, isu azan tidak boleh dilakukan, isu kuil yang telah dibina secara haram dapat berpasan, dapat pula tempat. Mana tempat orang ambil? Tempat itu, tanah itu milik kita. Tanah itu milik kita, rakyat. Sekarang ni diorang belum kuasa. Selepas kita buat Konvensyen 153 pada Disember 2025, telah 2 minggu, kementerian telah diambil oleh DAP yang ada berkepentingan dengan orang-orang lain kita. Seperti Menteri di wilayah Tuan, Timbalan Menteri di wilayah Tuan, Kuskop, Tentera Pembangunan dan Koperasi. Lepas tu apa lagi? KPKT. Ini semua ada terlibat dengan manfaat orang-orang lain kita dan mitra kita. Tetapi tuan ingatlah, selagi mana kita tidak menunjukkan taasir kita pada raja, maka sedikit demi sedikit mereka akan mencarat kita dan melenyapkan kita daripada bumi kita ini. Saya harap semua rakyat menyokong penuh usaha kita ini, menyokong penuh taasir pada Yang Maha Mulia Sultan-Sultan dan isteri raja kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menjemput Tuan Dr. Abdul Rasid Muhammad Ali, Pertubuhan Rumah Melayu, untuk menyampaikan ucapan beliau. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, dir-dir terhormat, datuk-datuk daripada NGO daripada parti-parti politik, saya mengucapkan selamat datang kepada perhimpunan pada petang ini. Perhimpunan kita pada petang ini adalah sangat penting untuk memastikan kedaulatan tanah air kita. Kita lihat sejak akhir-akhir ini, sejak 3 tahun kebelakangan ini, melihatkan begitu ganas sekali parti-parti yang sebelah sana itu. Mereka boleh meminta apa sahaja dengan kerjaan ini. Kita lihat apa sahaja yang diminta, sama ada tanah cari perhol, sama ada kandang babinya diperjuangkan dan UEC diluluskan. Kita lihat ini menunjukkan agenda DAP telah menjadi agenda kerjaan sekarang. Betul? Jadi pada hari ini, mulai hari ini, satu kebangkitan rakyat Selangor untuk memastikan kita kedaulatan negara kita. Kita menjunjung kasih kepada tuanku kita yang seolah-olah dihina, seolah kata-kata kita diraja, dimungkiri, dihargai. Ini adalah sesuatu yang tidak patut berlaku dan tidak pernah berlaku. Jadi kita semua rakyat Selangor dan juga rakyat Malaysia, kita mesti bangkit memastikan kerajaan kutu babi ini jatuh. Betul? Kita lihat tindakan-tindakan mereka seperti gila babi, sesuatu yang tidak patut berlaku. Jadi untuk memastikan perkara ini dapat dilakukan, kita rakyat Selangor dan seluruh rakyat Malaysia mesti bersedia memastikan
Satu kerajaan yang akan naik selepas PRU 16 ini adalah memihak kepada kita, kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebenarnya tuan-tuan, kerajaan ini telah menyusahkan bukan sahaja kepada orang Melayu, kepada semua rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan agama. Saya melihat tuan-tuan, mereka mengadu kepada saya. Ekonomi sekarang tidak pulih. Mereka menghadapi kesusahan. Ditambah pula dengan harga minyak yang melambung tinggi. Tidak pernah berlaku sebelum ini, tuan-tuan semua. Betul? Dan kita mahukan semua anak-anak muda, bangkit anak muda. Ini perjuangan untuk memastikan masa depan kalian tidak akan musnah jika kerjaan ini dibiarkan. Kita lihat kesemua kepentingan orang kita akan terlepas. Kita lihat di Kuala Lumpur, bila dua orang menteri yang berkaitan, seorang jadi menteri, seorang jadi timbalan, kita lihat apa akan terjadi. Kita tengok tanah leasehold telah jadi freehold, tuan-tuan. Saya di kampung saya, tanah belia pun 60 tahun. Tanah rumah orang tua saya pun 99 tahun. Senang-senang saja tanah bandar yang bernilai tinggi ini telah diberi freehold. Perkara ini tidak patut berlaku, tuan-tuan. Sebab itu, saya sanggup pada hari ini menerima cabaran kawan-kawan naik ke pentas ini untuk memastikan kesedaran ini sampai kepada setiap hati rakyat, setiap pemudi. Kita nak pastikan, tuan-tuan, 100% orang Melayu Islam keluar mengundi kali ini dan keluar mengundi. Pastikan parti yang ada di atas pimpinan ini. Jadi harapan kita ini supaya negara kita ini berubah. Kita pasti kalau kita menjadi kerajaan, kita pasti bahawa kerajaan dibentuk akan mencari punca kewangan baru, bukan cara memimpin rakyat, tuan-tuan. Betul, tuan-tuan? Saya rasa sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Takbir. Takbir. Seterusnya kita persilakan sosok tubuh yang lantang memperbaiki bangsa Melayu, Datuk Ibrahim Kaputa. Daulat tuanku. Hidup Putra! Hidup Tahir! Hidup Tahir! Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masa mengejar kita, pertama saya ucapkan tahniah kepada pemuda PAS Selangor yang menjadi tonggak maju pada petang ini. Rakan-rakan pimpinan NGO, parti-parti politik. Saya tidak bercadang untuk berucap, cuma saya nak baca peristiharan. Tuan-tuan dengar betul-betul. Sebab kedatangan kita pada hari ini jangan kita balik kedatangan yang kosong. Jangan kita jadi anjing menyalak bukit. Perjuangan mesti ada hasil. Boleh? Kita bukan nak lawan babi. Babi yang ketengah kita mampu pula. Kita nak lawan orang yang nak ternak babi, orang yang nak terima komisen babi. Dan kita nak lawan kerajaan yang tak reti nak jaga keharmonian dan kesejahteraan rakyat. Faham betul-betul. Babi tak ada apa pun. Babi dia tak babi tak. Aku punya babi. Ingat ya. Peristiharan 16 Mei 2026 daripada Sekretariat Rakyat Bertindak bersempena himpunan Daulat Tuanku 28 Zulkaidah 1447 Hijrah di depan Sekretariat Sosial Kerajaan Negeri Selangor. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Dakwah Tuan bahawasanya himpunan darat bangku yang berlangsung pada 16 Mei 2020 bersama 28 Zulkaidah 1447 Hijrah. Dengan ini membuat persiaran seperti berikut. Dengan satu, kami rakyat yang berhimpun dalam himpunan daulat Tuanku pada hari ini dengan penuh ta'aziyah dan menjunjung kasih memohon perkenan Allah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertua Agung serta Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu untuk menasihati Perdana Menteri Malaysia dan Kerajaan Malaysia agar mengubah serta memperkenalkan satu rang undang-undang RUU Akta Kedaulatan Raja bagi tujuan mencegah, menghukum mana-mana pihak atau individu yang mempersoalkan titah diraja, menghina, mengici, memperlekeh, mempersenda ataupun berlaku apa-apa bentuk tindakan yang mencemarkan martabat ke bawah dunia Maha Raja-Raja Melayu dan institusi raja. RUU Akta Kedaulatan Raja yang kita cadangkan ini bersifat akta keselamatan dalam negeri yang telah dimasukkan sebelum ini oleh kerajaan PN dahulu. Ini yang jadi celaka semua. RUU ini sebagai satu mekanisme perundangan khas memperuntukkan pihak yang menghina Raja-Raja Melayu atau institusi raja boleh ditahan tanpa warang mahkamah selama 2 minggu oleh pegawai dalam polis untuk tujuan siasatan. Tak payah nak lapor polis nak siasat dalam tu dia. Nak pergi gambar-gambar dapat warna tak payah. Tangkap dalam masa tempoh 14 hari. Polis boleh siasat. Kalau tak cukup orang nak siasat, jumpa saya untuk siasat. Kalau tak kena pokok saja je. RUU ini juga memperuntukkan mereka yang dapat dipersalah boleh dikenakan tahanan selama 1 tahun dan boleh diperbarui tahun ke tahun hingga mereka tidak insaf di atas perbuatan mereka mempersedakan Raja-Raja Melayu dan institusi raja tanpa berbicara di mahkamah. Ini ayat A dulu. Dicadangkan diwujudkan lembaga kedaulatan raja. Bagi lembaga ini meneliti dan membuat syur berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan pihak-pihak tertentu atau mana-mana individu tertakluk kepada peruntukan undang-undang negara serta prinsip keadilan menurut perlembagaan persekutuan. Sikit lagi. Lembaga kedaulatan negara, lembaga kedaulatan raja, maaf. Benarlah terdiri daripada ketua hakim negara sebagai pengurusi, Perdana Menteri, Ketua Negara, Ketua Perdana Negara, Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan 3 atau 4 individu yang lain yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Akta Kedaulatan Raja ini juga memperuntukkan mana-mana individu yang melakukan kesalahan dan mempunyai bukti cukup dan jelas boleh juga dihadapkan di mahkamah secara terbuka berdasarkan proses undang-undang yang sah menurut undang-undang perundangan negara. 2. Himpunan darat bangku turut memohon perkenan kepada Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu agar mewujudkan juga sebuah lembaga kesetiaan negara yang berperanan menilai serta mengesyorkan tindakan perwujudan taraf kewarganegaraan terhadap mana-mana individu atau pihak yang melakukan tindakan biadab, penerangan dan penghinaan baik dari segi percakapan, penulisan atau apa juga bentuk perbuatan terhadap institusi Raja Melayu dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Lembaga ini dicadangkan dianggoti oleh 9 anggota yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Tak boleh, Perdana Menteri tak dilantik. Ini tak dipakai. 2 cadangan dalam persiaran ini iaitu RUU Akta Kedaulatan Raja dan penubah lembaga kesihatan negara dikemukakan melalui himpunan daulat bangku ini adalah sebagai reaksi serta langkah pencegahan dan memastikan tiada lagi segala bentuk penghinaan, pendahuluan dan tindakan mencabar
kepada raja-raja Melayu serta kedudukan Islam sebagai agama persekutuan berlaku pada masa-masa akan datang. Kami umat Melayu Islam dan rakyat Malaysia yang hadir pada himpunan ini dengan penuh takzim merapat sembah menjunjung tinggi serta mendapat keinginan rahsia yang tidak berbelah bagi kepada raja-raja Melayu yang bersemayam di singgah sana. Sesungguhnya raja-raja Melayu merupakan payung pada umat Melayu dan rakyat di bumi Malaysia serta simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dipertahankan sehingga ketitisan darah yang terakhir. Setuju? Setuju? Angkat tangan, setuju? Semua angkat tangan, setuju? Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! InsyaAllah dalam masa terdekat Sekretariat Rakyat bertindak dan saya sendiri akan memohon menghadap ke bawah dunia Muhammadiyah Seri Pertugas Baginda Dipertuan Agong di Istana Negara dan akan menziarahi dan memohon menghadap semua raja-raja Melayu dari Perlis sampai ke Johor. InsyaAllah kita akan terus berjuang demi kedudukan kedaulatan Islam dan raja-raja Melayu. Ingat, pantang Melayu durhaka pada raja. Kerja raja kita junjung, kerja rakyat kita kiri. Bila raja hina, berarti Melayu dihina. Dan yang kita lawan ini adalah haprak. Haprak yang kalau kita bersatu, bila-bila masa kita boleh bubar mereka ini ke dalam longkang insyaAllah. Tanya pada saudara-saudara sekalian, jangan putus asa, berjuang kerana Allah Ta'ala, bukan kerana apa-apa, kerana Allah Ta'ala. Ingat sesungguhnya solatku, hidupku, matiku kerana Allah Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kita harap dunia Muhammad raja-raja Melayu yang berdoa, yang berkuasa, Tuanku, lakukanlah sesuatu. Dengarlah rumutan kami rakyat-rakyat ini. Rakyat hanya boleh bersuara, rakyat hanya boleh menyatakan apa yang difikirkan betul. Tapi tuanku lah yang kena bertindak. Jangan sampai rakyat menjadi lesu, rakyat menjadi letih, rakyat hilang kepercayaan. Tuanku, cukup sangat itu. Dengarlah rintihan kita rakyat pada hari ini. Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tanya pemuda PAS Selangor. Kita menjemput Tuan Rafiq Rashid, aktivis undang-undang rakyat, untuk menyampaikan ucapan beliau. Takbir! InsyaAllah kita akan berhenti sebelum maghrib insyaAllah. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Jangan-jangan kita kuningkan bangunan SUP ini tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita akan mengulangi perkara yang sama. Kalau kita tidak belajar dari sejarah, kita akan mengulangi kesilapan yang sama. Tahun 1945 membawa ke tahun 1948 apabila British kembali ke Tanah Melaya, British memperkenalkan Malayan Union. Waktu itu Melayu bangkit. Waktu itu Melayu bangkit untuk menyelamatkan raja-raja Melayu. Hari ini rakyat Selangor bangkit untuk daulat tuanku. Daulat tuanku. Daulat tuanku. Ada yang menyatakan bahawa tugas seorang raja adalah hanya untuk rubber stamp. Ada yang menyatakan tugas seorang raja tidak untuk mengingkari apa-apa perkara dalam pentadbiran negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, negara ini ada tanahnya,
tanahnya ada penduduknya dan penduduk ini ada rajanya. Maka yang paling penting dari segi perlembagaan, tuanku telah pun bertitah, dan dari segi undang-undang, tuanku telah pun menyatakan pendapat tuanku ke atas satu perkara yang penting. Dan titah tuanku itu mudah untuk difahamkan. Apa yang dinyatakan oleh tuanku itu mudah untuk difahamkan. Tidak perlu lagi tanya soalan. Tidak perlu nak tanya sama ada nak buat pembangunan di tempat yang tak ada penduduk dan sebagainya. Oleh kerana itu, kita semua berkumpul. Raja berperlembagaan, constitutional monarch. Tuanku mempunyai kuasa di bawah undang-undang. Raja-raja Melayu pun ada kuasa di bawah undang-undang. Tidakkah kerajaan ini merasa malu kalau tuanku asyik menitahkan perkara yang sama berulang-ulang? Tidakkah pentadbiran ini merasakan perlu untuk mendengar nasihat Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Selangor? Dan apa yang dititahkan oleh Sultan Selangor itu adalah sebenarnya untuk kebaikan kita rakyat di Selangor. Apa yang dinyatakan oleh tuanku itu bukan untuk diri tuanku sendiri, tetapi untuk kalian semua rakyat di Selangor. Maka apa tugas kita sebagai rakyat? Tugas kita sebagai rakyat hanya satu, iaitu sentiasa berdiri teguh di belakang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Sultan Selangor, Sultan negeri ini. Dan Sultan ini kita akan mempertahankan. Setuju? Daulat tuanku! Daulat tuanku! Daulat tuanku! Tuan-tuan dan puan-puan, akhir sekali, ada yang memperlekehkan himpunan ini. Ada yang kata tak apa, turunlah, kita ada makanan untuk disuapkan kepada kita. Kita nak bagi tahu kepada mereka, Melayu tidak mudah disuap. Tuduh! Daulat tuanku! Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya dipersilakan kepada Ustaz Suhaib